Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Hari ini kita bersiaran lagi di dalam Ladies Talk. Tetapi hari ini kita tukar platform dalam personal. Tapi kita akan link kepada page untuk live hari ini. Okey, selamat pagi. Kita bersiaran seperti apa yang kita selalu bincangkan. Ladies Talk ni kita satu platform untuk kita berkongsi pandangan, berkongsi idea, berkongsi pengalaman, bagaimana untuk kita menjadi seorang yang lebih baik daripada semalam, menjadi seorang wanita yang lebih baik daripada semalam, kita menjadi seorang ibu lebih baik daripada semalam, insya-Allah dengan izin Allah. So okey, sebelum tu I perkenalkan nama I Lady Lin. Sebenarnya nama I Puan Linda ya, dan lebih dikenali sebagai Lady Lin, dan I CEO untuk di bawah naungan Linda Her Perfect Care Solution. Linda Her Perfect Care Solution adalah membantu para wanita untuk tampil muda dari usia dan memberi para wanita peluang untuk menjana pendapatan 10,000 pertama ya, 10,000 pertama ya, insya-Allah dengan izin Allah. Walaupun Linda Her di dalam Linda Her ni baru, tetapi Lady Lin, penaung dan CEO di dalam Linda Her bukan baru dalam perniagaan. I insya-Allah dengan izin Allah dan support daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah I boleh membimbing para wanita untuk bangun dan bangkit semula untuk menjadi seorang wanita sumber inspirasi pada anak, kepada keluarga, kepada suami kalau diizinkan ya. Sebab kadang-kadang kita tak tahu ajal maut, pertemuan ya, semuanya di tangan Allah, tapi tanggungjawab kita kepada anak-anak tak akan hilang. Jadi kita kena jangan kerana sesuatu perkara kita jadi putus asa, kita jadi down, kita jadi tak boleh dah bangkit sebab kerana peristiwa terjadinya pada diri kita, melibatkan, lepas tu kita melibatkan pada anak lah, kita libatkan orang sekeliling kita, kita tarik energi diorang untuk sama-sama down dengan kita. Okay, sekejap I charge I punya ni. So, hari ni hari Selasa kalau tak silap I. Ya, hari Selasa. Jadinya apa perancangan anda, apa perancangan yang akan you all lakukan pada hari ini? Macam apa yang I cakap, kita kena lakukan journal harian ya. Journal harian kita kena buat daripada pagi tadi, apa yang kita dah buat, yang sebelum kita daripada kita bangun pagi tadi, apa yang kita dah lakukan kebaikan ya? Apa yang kita dah buat, because apa, you kena ingat apa yang kita buat kebaikan, kita akan dapat kebaikan dia. Jadi ada beri dapat. Jangan pagi-pagi kita dah ingat masalah, pagi-pagi kita dah merenung masalah kita. Dia akan menarik energi kita. Ya. Apa pun masalah, dia very simple je sebenarnya. Tahap sabar kita ni, okey. Ujian apa pun Allah kasih ujian pada kita. Pertama, kita kena kalau ujian tu berat, kan, ujian tu berat, kita kena rasa sabar ya, kita kena sabar. Kalau ujian tu ringan, kita syukur. Dia dua je, dia punya principle dua. Untuk kita nak menerima ujian tu, itu adalah bagaimana kita respon sesuatu perkara ataupun sesuatu masalah ya, bagaimana kita nak respon. Respon itulah yang akan menjadikan hasil kejayaan kita, hasil kehidupan kita. Because circle of influence ya, circle of concern ni kita tak boleh kawal ya, macam kita tak boleh kawal. Circle of influence, kita boleh influence diri kita. Respon tu kita boleh ubahkan sesuatu situasi tu menjadi positif ataupun negatif. Tindakan kita, kadang-kadang I selalu dengar,
asyik I je yang kena mengalah. Asyik I je yang kena mengalah. Asyik I je yang kena ni. Orang lain semua tak salah lah. I je lah yang salah lah. Kalau orang yang berkata macam tu, kita pertama sekali apa yang kita kena cakap adalah Astaghfirullahalazim. Ingat 5 password kehidupan kita. Dan subhanallah, kita simpati, kita tengok dia, kita dengan penuh simpati kerana kita rasa macam mungkin waktu kecil dia ni dia kurang dihargai. Mungkin waktu kecil ni kita tak cakap sesiapa, ya. Tetapi kadang-kadang dia is not ego lah. It is about kita boleh cakap itu adalah daripada zaman previous dia. Apa yang berlaku yang lama, benda tu akan menjadi seseorang tu hari ni, ya. Jadi bila dan kebanyakan kita wanita, kita akan respon apa yang berlaku pada apa yang respon dia, ya. Kalau orang baik dengan kita baik dengan orang, itu biasa-biasa, ya. Itu biasa-biasa. Kalau suami kita baik dengan kita baik dengan dia, itu biasa-biasa. Tapi kalau orang tu jahat dengan kita pun buat jahat, itu maksudnya apa? Itu maksudnya kita sama macam dia. Okey, tapi kalau orang baik dengan kita buat jahat dengan dia, itu maksudnya zalim. Kita zalim. Tapi kalau orang buat jahat dengan kita buat baik dengan dia, itu sunnah Rasulullah. I sebenarnya macam dalam page setiap hari yang I live kan, setiap kali apa yang I live, I selalu beritahu dengan you all. Kadang-kadang I dapat message Lady Lee, tolong, I ada masalah. I bukan konsultan yang menyelesaikan masalah wanita ataupun masalah, tapi I boleh berkongsi dengan pengalaman, dengan apa yang masalah-masalah. Bila kita dapat pengalaman yang banyak daripada sharing, ya, jadi kita benda tu sama, cuma formula yang kita kena gunakan untuk sesuatu perkara tu, itu yang sebab masalah macam-macam masalah, 1001 masalah kita akan dapat lagi. Kita ni wanita, kita ni ibu. I ada satu cerita. Baru I dapat, tapi I tak boleh announce dan I tak boleh declare nama dia lah, ya. Itu tak bagus. Dia hantar dengan I melalui email. It's sad story lah. Dia kata alhamdulillah daripada perkongsian Lady Lee ni, memang I tak banyak, I bukan banyak sangat ilmu, sebab I pun dibimbing dan juga I pun berguru. Jadi kenapa I nak perbetulkan you all punya tools ni semua ni dulu sebelum kita pergi kepada teknikal. Memang produk I belum keluar lagi, produk I di dalam final lagi. Tapi kenapa I selalu bagi you all tools ni? Because apa? Sebelum kita nak melangkah, sebab memudahkan untuk I juga. Memudahkan untuk diri I, memudahkan untuk you all, untuk kita nak meroket bersama, untuk kita nak menjadi seorang sumber inspirasi. Bukan mudah, ya. Sumber inspirasi kepada keluarga kita is not easy. Not easy at all. Kalau setakat kita nak membimbing you cari duit, memang mudah. Dan you pun boleh buat sendiri, dan you boleh pergi Google and how to get money, how to you just type macam mana nak dapat duit, cara dia apa, then you boleh masuk apa-apa you boleh. Untuk kita nak jana pendapatan ni sekarang mudah. Tak ada duit pun you boleh buat duit, you boleh jual produk. Itu kalau you hanya sekadar nak jadi penjual, you nak menjual. Tetapi kalau you ada sifat untuk berubah diri kita, untuk menjadi seorang sumber inspirasi kepada keluarga kita, dan kita tak nak anak kita, terutamanya lah keluarga kita, memandang orang lain sebagai inspiration diorang, bukan kita. So kat situ kita akan rasa kenapa bukan kita? Apa
kekurangan kita. Apa kekurangan kita? Feedback tu yang kita penting. Feedback tu amat penting. Ya, feedback tu amat penting sebab feedback daripada anak, feedback daripada orang sekeliling kita yang membuatkan kita, dia orang bagi kita markah untuk kita improve. Jangan bila feedback kita dapat, kita jadi tak puas hati. Apa pula I tak buat? I buat semua. Semua I salah lah. You all je betul. Sedih tau. Jadi orang tak akan beritahu feedback. Jadi kita akan rugi sebenarnya. Hidup kita akan rugi. Orang akan fake dengan kita. Orang akan berpura-pura dengan kita. Because apa? Kita tak nak bagi dia jadi marah. Kita tak nak suasana tu berubah. Kita tak nak suasana tu jadi tense. Kita mengiyakan saja. Tapi pandangan peribadi yang sebenar kita tak akan keluarkan. Why? Kita tak nak suasana tu berubah. Ya, lagi-lagi kita sebagai isteri ataupun kita sebagai ibu lah. Ya. Tetapi kalau macam orang boleh menerima pandangan, memang kita jarang lah kita akan bagi feedback. Tapi kita akan banyak bagi feedback untuk dia improving, untuk dia improve to be better. So yang dah better tu, kita dah tahu dia tu memang cantik, kita dah tahu, contohlah, kita memang dah tahu dia tu memang bijak dalam pelajaran. Yang itu apa kita nak bagi dia feedback lagi? That is dah excellent. Tapi kita nak bagi feedback supaya dia perbaiki lagi. Contohnya, kereta kita cakap dengan kita beritahu dengan orang, okey, kereta I ni okey tak? Lepas tu mekanik tu cakap, yang ini you have to, yang ni kena tukar, bateri ni kena tukar. Kita marah pula. Tak payah, yang ni tak payah tukar, Tapi kita tanya dengan dia, kita tanya dengan pandangan dia, tapi kita sendiri bagi keputusan. Baik tak payah tanya. Baik tak payah tanya, you buat sendiri keputusan. You jawab because you yang dah jawab keputusan tu. Betul tak? Jadinya, apa yang kita buat, kita kena ambil feedback setiap hari. Berani ke tidak kita ambil feedback setiap hari, terutama pada anak kita. Kita ambil feedback. Macam mana hari ni Mami? Macam mana markah? Boleh bagi markah Mami macam mana hari ni? Kalau dah bagi 2, kenapa 2? Mami tak marah, beritahu 8 tu apa dia kurang. Macam mana Mami nak fulfillkan yang 8 tu untuk jadi 10. Kita kena banyak difahami. Kita kena difahami, kita kena banyak menghargai. Kita dihargai. Manusia ni dia nak difahami. Ya, dia nak dihargai. Dia nak rasa diri dia tu penting tau. Dan juga dia nak rasa bila something yang dia buat tu kita appreciate. Lagi-lagi kalau dia buat something lah, kalau dia buat yang benda simple, contohnya dia tuang air. Ya Allah, subhanallah, bagusnya anak Mami ni tuang air, kemas je. Kalau Mami tuang air mesti tumpah sikit, you tuang. Jadi dia rasa macam tuang air pun air bagus. Wah, bestnya. You percaya tak, esok memang dia lagi rajin. Tapi kalau you cakap dia, you ni pemalas lah, nak tuang air pun susah ni, you ingat esok dia nak buat ke untuk you? Memang taklah dia buat. Kalau dia buat tu pun itu adalah kerana force, terpaksa, supaya dia tak nak dia kena marah, dia buat. And bukanlah jujur. Tapi kalau kita bagi dia pujian, sebab we have to become a giving. Kita kena jadi seorang yang give untuk kita jadi seorang grateful. Kan kata kita nak jadi sumber inspirasi. Inilah salah satu yang kita kena jadi sumber inspirasi, selain kita nak cari duit. Bila sambil kita menjadi sumber inspirasi, rezeki itu mesti akan datang. Yakinlah, lagi banyak perubahan positif ke diri kita, lagi tinggilah keberkatan rezeki kita. Tapi kalau lah diri kita ni keladak banyak sangat dalam hati kita, ya, kita rasa family kita je kita nak protect. Kalau bukan ada darah keturunan ke apa, pik lantak lah dia. I malah nak campur, malah nak apa. Yang penting I protect dulu I punya family. Apa pun my family. Kesian orang macam ni. Dia ingat sebab dia rasa diri dia sangat berkuasa sehingga
Dia terlupa kekuasaan yang sebenar adalah Allah. Dia siapa untuk nak protect keluarga semua, dia siapa? Ya, kesian. Sebab tu diri dia dalam keadaan yang terlalu akan jadi stres. Dan mula bila dia nampak, bila berlaku yang macam tu semua, ya, itu yang terjadinya yang dalam email beritahu sebenarnya macam dia ada berkahwin kan, dan juga dia mempunyai anak. So suami dia okey, cuma penyakit suami dia ni ada satu penyakit yang tak diduga. Marah yang terlalu amat marah. Dia boleh twist tau. Tengah okey, bila tersalah cakap sikit je, dia punya temper tu yang macam terlalu high. Kalau buat salah sikit, tak sikit lah, kalau macam benda yang simple things yang tak sepatutnya kita tengok. Kalau kita tengok drama, apa benda yang tak sepatutnya nak marah, jadi marah macam tu. Why? Sebab kolam hati dia yang sebenar. Bila I tengok, I baca email tu, I very simple I jawab, kolam hati suami dia ni. I cakap, because apa? Kalau itu dia letakkan muka bukan darah daging dia tu, kalau dia letak memang darah daging dia, muka darah daging dia lah, muka anak kandung dia lah, dia akan buat macam tu ke? Dia tak akan buat lah. I boleh kerat jari lah. That is I belajar tentang psikologi lah, I tahu. Jadinya para wanita, bila berlaku keadaan macam tu, jangan down. Cepat-cepat tarik anak kita. Cepat-cepat, bermaksud bukan tarik apa, tarik emosi anak kita tu become positif cepat. Jangan bagi dia down lama sangat, takut sesuatu perkara yang tak diingini berlaku. Lagi-lagi anak remaja kan, kita tak nak dia mencari jalan luar, kita tak nak dia jahit jalan yang dia rasa untuk hilangkan stres. Kita tak nak, sebab kita tak nak dia rasa diri dia ni menyusahkan because of dia suami mak dengan ayah dia bergaduh. Ya, because of dia ada rumah tangga mak dia tak bahagia. Dia orang akan rasa macam tu. And because I ada pengalaman, I broken family dulu. I tahu macam mana how feel, tapi I bersyukur. Walaupun I tak pernah anggap itu my stepfather. I tak pernah anggap. My father dia meninggal masih I darjah 5 ke darjah 6. Lepas tu my mother kahwin. Yang tu best friend my late father lah. And I tak nafikan anak-anak dia tak berapa yalah, kita tak berapa ngam lah waktu masih muda. Tapi I okay. I sayang abang I tu, I sayang sangat. I sayang. Lepas tu time to time biasalah, wife pertama tu tak berapa happy dengan mama I apa semua kan. Itu normal. Normal. Itu benda yang normal sebagai manusia. So I anggap tapi yang I sangat hargai, I tak nafikan memang kasih sayang ni kita tak boleh, we cannot suruh adil tau. Kita tak boleh suruh dia adil. Kau sayang anak kau macam ni, kau kena sayang aku. Kau kasih anak kau rumah, kereta, kau kena kasih aku. You tak akan dapat benda tu semua. You tak akan dapat. Mungkin 10 orang, mungkin ada seorang lah. Ada my friend seorang tu, Datuk, arwah suami dia tu, I bear my respect lah. Itu give and itu peluang Allah kasih dia. Tapi sementara kan arwah lelaki dia pun meninggal. Tapi sebelum dia yang macam my friends, dia punya anak pertama dia tu dengan husband dia yang lama. Tapi bila dia berkahwin dengan arwah ni, dia berkahwin dulu, I bear my respect. Dia pergi buat campaign for the election. I sendiri nampak depan mata I, dia bawa anak
lelaki dia panggil tu anak dia, memang anggap tu anak dia lah, dia tak anggap tu anak tiri dia. Dia budak tu 4 tahun lah I rasa masa tu. Inilah dia letak atas apa, dia letak kaki budak tu atas sini, atas leher dia, dia pergi makan berdua. Bukan, ini reality bukan dia menunjuk-nunjuk, because my friends ni ialah somebody punya anak, tapi dia bukan menunjuk. Budak tu pandai cakap apa pun. Kalau mungkin 7 tahun 8 tahun dia mungkin pandai cakap lah, jadi dia buat macam ni, ni 4 tahun tak pandai cakap apa pun. Dia tahu orang tu sayang dia ataupun tak, itu je. And I tengok, I very respect lah. I respect, and I cakap dengan my friend, you tak payah risau lah kalau you tinggalkan anak you dengan your husband. Dia jaga sangat baik. Itu depan mata I. 2-3 kali kita orang terserempak. Bukan nak berjanji pun. Terserempak. And memang until now, I kata arwah ni memang sayang. You know what? Dia ada beli tanah. Dia ada 2 anak bersama my friend. Tapi tanah yang dia beli tu atas nama anak tiri dia. Atas nama anak tiri, anak yang pertama dia ni lah. Atas nama. Waktu meninggal, wasiat yang ditinggalkan, apa yang dia ada, 60% tu atas nama untuk anak pertama, 40% ni 20% untuk anak dia yang kedua dengan yang ketiga. I memang respect. Sebab tu I yakin kalau kita nak bagi orang bahagia, kita bahagiakan orang lain dulu. Kalau kita nak kejayaan, kita bagi orang berjaya dulu. So dia buat dia rasa dia sayang anak orang dulu, orang akan sayang anak dia. And betul, itu memang betul. And kawan I, alhamdulillah, dia dapat peluang berjumpa dengan seorang lelaki yang memang menyayangi anak-anak dia, yang nombor 2 dengan 3 ni, dan yang pertama jugalah. And yang best sekali, the whole family semua memang sayang sangat anak-anak dia. Bukan kerana dia somebody ke apa, bukan. Dia memang, budak tu kalau you tengok, kita akan sayang dengan polite dia, dengan kasih, dengan bila kita tengok tu, kita tak tahu. Sedangkan dia ada everything, kita tak tahu. Kita rasa macam nak kiss dia, kita rasa nak kasih dia something. Memang macam tu, I tak tahu. Bukan I seorang, mana-mana friends kita tu. You perasan tak kalau kita jumpa anak, ialah my friends ni, I tak nak sebut lah nama dia, kita mesti nak something, teringat. Kalau nak pergi jumpa my friend, mesti teringat kita nak kasih something. So I terfikir, no wonder lah, sebab arwah ni dulu memang dia sayang, ikhlas dia sayang anak dia, yang anak tiri dia ni lebih daripada anak-anak dia. Itu yang I respect sangat. Tapi bukan semua lelaki lah macam tu, bukan majority yang macam tu. Jadi kepada wanita, anda kena bangkit. Siapa pun peristiwa itu kadar dan kadar, dan kita benda tu adalah Allah dah tertulis jodoh kita. Yang macam ni cara kita, kehidupan kita, respon kita tu, cara kita respon Allah tak beritahu macam mana. Itu diri kita. When you respon dalam satu situasi, situasi yang sama, contoh you situasi dia kalau macam ni lah, kita balik apa semua. Lepas tu situasi dia, kita dah pesan dengan anak kita, sebab kita tahu perangai kita tahu sikap suami kita ni cepat panas apa semua. Kita pesan, okey, kemas tempat makan apa semua. Okey, then tapi benda tu tak jadi. Maksudnya anak tu tak kemas proper. Dah ada kemas tapi tak 100%. Balik jadi benda tu jadi marah yang sangat-sangat. What your situation? You jadi apa? You kat tengah-tengah tu. So kita kena calm, kita kena senyum, kita kena cakap. Tapi sometimes apa yang kita plan tak menjadi.
Tak menjadi, sebab kadang-kadang keadaan emosi yang tak terkawal tu, kita boleh kawal, tapi anak kita mungkin kurang ilmu, jadi mereka pun ada ego dia juga. Bila kalau asyik kena, yelah, macam dalam email tu beritahu asyik kena perkataan-perkataan negatif, pemalas, tak guna, macam-macam lah ayat-ayat yang setiap daripada kecil, kalau selalu benda-benda ayat yang kita keluarkan, jadi benda tu jadi luka batin. I faham. Jadi I beritahu dengan writer tu, apa yang you kena buat sekarang, you kena buat komunikasi ni ada 4 tahap. You kena buat tahap ketiga adalah kita komunikasi secara emosi. Kasih sayang. Tahap keempat, you bayangkan baca Al-Fatihah, you bayangkan suami you ni berubah, suami you ni minta maaf pada kita, minta maaf pada anak-anak kita. You bayangkan suami kita ni menyesal apa yang dia buat, so dia nak berubah, sebab benda tu penyakit sebenarnya, penyakit daripada masa lampau dia. Masa lampau dia mungkin menekankan keluarga adalah keutamaan. Itu yang silap. Mungkin sebenarnya keutamaan kita sebenarnya siapa? Kita hidup, keutamaan kita Creator, Allah, Creator. Bila kalau kita letak keutamaan kita adalah mak kita kita letak keutamaan kita hidup ni, keutamaan kita untuk anak kita, keutamaan kita hidup ni untuk isteri kita ataupun suami kita, you tengah menyembah bahala manusia. I tak tahu ilmu tu. Bila I belajar, subhanallah, takutnya ilmu apa yang kita buat ni, kadang-kadang kita tak perasan kesilapan kita. Bila I dapat tahu, I need to share. I need to share. Sebab ni ilmu ni bukan semua orang akan tahu, because apa? Dia circle yang tertutup dan kita kena berbayar. Tak semua orang mampu nak bayar di sekarang, di masa sekarang ni, because banyak komitmen yang diorang kena spread kan. Maksudnya komitmen, macam-macam komitmen yang perlu dibayar. Jadi kalau I faham, jadi I ada rezeki lebih, so why not I attend this ilmu dan I share dengan you all. I share. So I bukan ustazah. I share ilmu ni sebab seronok, sebab kita sebagai wanita kita kena tahu. Kita sebagai seorang ibu kita kena tahu ilmu ni. Sebab ilmu ni adalah ilmu harian kita. Hari-hari kita menerima ujian. Sama ada ujian tu adalah berat ataupun ringan. Kalau ringan, kita syukur. Syukur ni cepat sangat. Because apa? It's something yang great, something yang best. Alhamdulillah kita dapat ni, sale kita meningkat. Alhamdulillah. Tapi kalau ujian kita yang heavy, kita akan ini yang kita kena carry betul-betul. Sabar ni yang betul-betul kita kena perkuatkan. Macam mana nak sabar? Macam mana diri? Cakap senanglah, sabar. Bila dah dalam that situation, macam mana nak sabar? Menggigil. Semua orang boleh marah. Bukan orang temper, dia selalu cakap, I boleh marah, I boleh marah. Bukan dia je lah. Semua manusia boleh marah. Semua manusia ada sifat marah dia, ada sifat ego dia. Cuma dia nak guna ataupun tidak je. Sebab kalau you bayangkan, kita kalau guna, kita macam you letak macam kita ni, kalau kita manusia kan, kalau orang langgar kita, sorry, kita tengok lah. Kalau paling tidak, langgar orang pula siapa ni, kita tengok kan. Maksudnya kita sedar dulu. Okay. Dia orang cakap sorry. Okay, tak apa. Takkan cakap sorry kita penumbuk dia. Tak. Jarang lah orang buat macam tu. Kalau 1,000, satu pun susah nak jumpa lah. Kalau orang dah cakap sorry, kita bagi penumbuk kat dia kalau terlanggar. Kan? Tapi contoh kucing, kita terpijak ekor dia. Dia tak kira lah siapa you. VIP ke, VVIP ke, isteri VIP ke, siapa you gangster ke, you panas baran ke.
You pijak ekor dia, dia ngap terus kaki you, atau dia macam tu. Ya. So di mana kita? Kita di level mana? Kanan ataupun kiri? Tanya dengan diri kita sendiri. I tak nak cakap kita kat level you sendiri fikir, adakah kita seperti yang macam situasi kucing tu? Adakah kita seperti situasi seperti manusia yang sebenar? Tanya dengan diri kita sendiri yang sebenar-benarnya. Kita buang tembok ego tu. Tembok ego kita lah yang menjadikan diri kita ni hancur. Tembok ego tu lah boleh menghancurkan rumah tangga kita. Jadi sebagai wanita mudah sebenarnya untuk dia nak lembutkan hati, sebab dia ni diperbuatkan daripada tapi kita ni sangat hati kita sangat lembut. Bila sesuatu perkara berlaku, memang kita sangat marah, emosi, tapi bila orang minta maaf dengan kita cepat lembut. Tapi lelaki ni ego dia banyak sangat tinggi. Dia rasa dia berkuasa, dia rasa macam kadang-kadang ilmu pun dia tak nak ambil. Dia rasa dia dah cukup power, dia rasa dia cukup pandai. Lagi umur lagi meningkat, lagi susah you nak lenturkan dia. Sebab dia rasa dia dah perfect, dia dah sempurna, dia dah tahu everything dalam life ni. So bila kalau you cakap tu, susahlah dia nak menerima. So better kita tak payah cakap, kita hantar submission tu creator kita. Itu yang paling best. Sebab magic tu dah berlaku pada diri I. Okay, kepada yang email, alhamdulillah, syukur, subhanallah, maaf, pada yang email pada I tu, I harap pertanyaan you, luahan you tu dapat I jawab. Tak banyak pun sedikit you dapat applykan untuk situasi harian you. Yang selebihnya you bolehlah tanya dengan yang pakar, yang mana dalam bidang sudut rumah tangga, you boleh tanya more advice lah. Tapi advice my personal advice daripada wanita, ya, daripada apa yang pengalaman I, daripada apa yang I pernah solve the problems. Itulah you kena buat. You kena ada ujian. You kena ada dua prinsipal yang you kena pegang adalah you kena syukur dan you kena sabar. Sabar tu adalah untuk macam mana kita nak sabar. First kita kena kalau untuk kita nak kita kena sabar ni, you kena banyak berdoa. Cakap memang senang. Okay, sebab apa? Komunikasi, you kena ingat tahap komunikasi kita. Bila tahap komunikasi kita akan, dan juga bila tahap komunikasi kita guna tahap emosi dan tahap spiritual, ya. Kalau tahap intellectual, yes. Tapi tahap intellectual you explain. You tak boleh buat macam ni, you boleh buat macam ni. Tapi penerimaan, kadang-kadang penerimaan tu boleh ke arah positif, tapi kadang-kadang hati-hati, dia boleh jadi negatif dan boleh bergaduh. Ya, tapi contohnya kalau kita masuk dalam satu bilik meeting, kita beritahu tentang apa idea-idea kita, tentang perancangan, tentang kadang-kadang penerimaan tu boleh menjadi positif, tetapi kadang-kadang penerimaan tu boleh jadi negatif dan boleh jadi pergaduhan. Okey, kalau daripada macam kalau konsep kita gunakan adalah fizikal. Fizikal tu orang biasa-biasa je. Macam kadang-kadang kita buat reaksi muka masam. Hai. Itu biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu biasa. Tapi yang best sekali, kalau you ada masalah, you gunakan teknik submission. You guna teknik submission. Sebab you kena mengada-ngada dengan creator kita ni. You kena mengada-ngada dengan Allah. Kita kena mengada-ngada, kita kena, ya Allah, aku tak ada tempat, ya Allah. Macam kita mengada dengan suami kita dulu-dulu. Macam kalau yalah, kalau masih
boyfriend ke, masa kita berkawan, tak ada tempat dia lah di hati kita, dia lah ni contohnya lah. Jadi dengan Allah kita mengadu, apa masalah you, apa yang you nak, you just minta je, sebab dia lah yang segala-galanya. Kadang-kadang kita buat sikit je, tapi barakah yang kita dapat tu terus sale kita melonjak. Kita pun tak tahu macam mana sale kita melonjak. Kita buat benda yang simple-simple je. Apa yang boleh, bila kalau orang tanya, you pun tak boleh nak jawab. Tak, I buat je benda yang ni, tapi tak tahu macam mana boleh sale ni melonjak. Kerana barakah. Ada orang buat macam nak gila, tapi tak boleh shoot up. Kenapa? Sebab keberkatan, kita punya Roblox tu, self Roblox kita, jadi kita punya attitude peribadi kita macam mana. Jadi itu yang menyebabkan kadang-kadang kita mendapat kita sukarlah untuk kita nak mendapat sesuatu yang rezeki yang kita nakkan. Tak kisahlah rezeki tu bukan hanya RM1 je, rezeki kebahagiaan, rezeki kesihatan. Sebab apa? Kalau you banyak sangat stres ni adalah daripada, dia macam azab tau, azab daripada azab awal ya, stres ni. Jadi kalau kita stres, better kita taubat. Kita taubat je, hari-hari kita buat taubat. Kita akan rasa tenang dan kita akan rasa bahagia. You akan bahagia. Kita kena ingat, kalau setiap hari kita stres, kita akan dapat awet muda cepat. Tekstur muka kita ni semua cepat kedut. Hati-hati tau wanita. Jadi kalau setakat benda-benda yang simple-simple, better tak payah stres. Jangan stres, senyum, pandang cermin. Aku nak stres ke aku nak senyum? Aku nak tua ke aku nak muda? Aku nak nampak cantik ke aku nak nampak hodoh? You tanya dengan diri you, then you akan senyum dan you akan tenang. So cara untuk yang macam yang tanya dengan I dekat email tu, macam mana cara you nak tenangkan anak kita? Pertama, doa dulu. Sebelum bercakap dengan anak, doa dan nasihat dia. Nasihat, beritahu dengan dia, kita tak boleh ikut. Kita jangan ikut orang yang reaction ni macam ni lah, temper, marah, tu semua reaction. Kita jangan ikut orang yang reaction yang macam tu. Why not you ikut macam mana you have to respond kepada positif. Benda dua perkara tapi situasi yang sama, keadaan jadi yang macam mana. You bagi dia contoh, sampel. Contoh cakap dengan dia, contoh kalau kita ada masalah, you respon yang macam mana. Kalau cikgu marah you pun marah cikgu, hasil dia macam mana? Mesti dalam kelas you tak happy nak masuk kelas dia. Tapi kalau cikgu respon you benda yang negatif, you pergi dengan dia, pertama minta maaf. Tak kisah, minta maaf ni bukan sebab kita ataupun dia yang salah. Tak, bukan pasal tu. Maaf ni kita minta maaf sebab untuk bagi ketenangan diri kita. Kita minta maaf, lepas tu yang kedua, apa yang patut kita buat? Kita tanya feedback daripada cikgu. Cikgu, tadi cikgu marah saya, kenapa ya? Apa sebab ya? Boleh cikgu, kalau cikgu kata, saya tak nak explain. Okey, tapi cikgu, saya minta maaf, saya tak terniat nak buat cikgu marah. Mungkin miscommunication antara kita. Saya yang salah cikgu, tapi saya nak tahulah cikgu kalau apa kesilapan saya untuk saya dapat baiki yang akan datang. Cikgu mesti beritahu. Dan apa hasil daripada respon you tu? InsyaAllah cikgu tu mesti be happy. You ingat cikgu tak happy? You ingat cikgu rasa cikgu akan lebih sayang kat kita. Cikgu akan lebih sayang kat kita. Jadi, circle of concern ni kita memang tak boleh kawal. Dia luar macam bulat kan. Circle of concern kita ni sekeliling kita. Kita tak boleh kawal. Dia kejap je berlaku. Tengah happy-happy, macam apa yang email tu cakap. Tengah happy-happy, bila temper dia datang, tak berlaku. Jadi benda yang tak diingini. Tengah happy-happy, baling meja.
all the sudden, yang you boleh kawal ke? And you tak boleh kawal. Dan kejadian you tak boleh kawal, tapi how you gonna to respond? Circle of influence you tu. How you nak influencekan peristiwa tu untuk menjadikan result, menjadikan kehidupan. Sama dengan bisnes. Dia very simple. Kita expert benda ni. InsyaAllah lah kita punya bisnes kita macam ni. InsyaAllah. Ya, bersama dengan insyaAllah dengan izin Allah, dan I yakin Allah di belakang I, bersama dengan I untuk membantu para wanita, yang ingin bangkit bersama, dan tak nak untuk sustainable, untuk bangkit ni bukan mudah, ya, bukan mudah untuk sustainable bangkit. Kita nak bangkit cakap senang, bangkit semangat, memang mudah. Tapi how you nak sustainable? Dalam bisnes pun macam mana? You buka bisnes, you naik sales, tapi macam mana sales tu nak sustainable? Sama juga dalam kehidupan kita, sama juga dalam perhubungan kita. How you nak sustainable dalam perhubungan, dalam kekeluargaan, yes, dalam sistem kekeluargaan. Sustainable tu sangat penting. That's why ilmu ni, bila you dapat tahu, this is semua ilmu yang I bagi ni adalah ilmu leadership. Leadership bukan untuk mengajar orang. Bukan jadi macam mana nak tingkatkan sale, macam mana, itu bukan leadership yang sebenar. Ya, leadership adalah how you nak manage diri you untuk influence circle of concern. Ya, because apa? Itu yang power you kena guna untuk you dapat result, hasil you. Untuk hasil dia, because when you leadership, you sangat memerlukan circle of influence ni. Ya, you kena perlu, sebab respon yang you keluarkan ataupun tindakan you menjadikan sesuatu perkara tu. Jadi untuk anda semua, InsyaAllah, ya, I doakan, ya Allah, untuk anda yang email pada I juga, I mohon maaf sekiranya kalau apa yang ilmu yang I sampaikan ni tak menyenangkan hati ke, ataupun tak kena, sebab apa yang I sampaikan adalah ilmu yang I pelajari. Ya, ilmu yang sedikit, sangat-sangat sebesar kuman untuk yang I pelajari. I memang nak share, sebab ilmu ni I rasa sangat penting untuk semua wanita, untuk dia nak bangkit, untuk dia nak menjadi wanita sumber inspirasi ni. Dia memerlukan formula-formula ini untuk dia maju ke hadapan, untuk dia maju ke hadapan, untuk dia nak meroket, ya, untuk dia nak meroket, untuk dia dapat menjana pendapatan dengan pendapatan 10,000 pertama ni dengan cepat, dengan mudah dan barakah. Itu yang I nak. Sebab dalam di usia we don't talk about age lah. Okay, 40 life begin at 40. Beauty begin at 40. Ada orang cakap beauty begin at 20. Tak. Life begin at 20. No. Life begin at 40. Orang selalulah kalau kita tengok dalam inspirations, motivations punya wording, dia orang beritahu why? Sebab waktu ni adalah waktu yang matang untuk you berfikir. Sebab kadang-kadang kita muda, kita tak I pernah merasai umur I 20-an, I dah rasa hidup sebagai multi-millionaire. Hidup dalam akaun jualan, perniagaan dalam adalah I tak nak cakap lah, plus minus ada 100 juta lah, macam tu, ya. Tapi itu bila kita tak ada ilmu, kita akan jadi alpa dan tersasar dari landasan. Sebab tu I going to go back to the track, insyaAllah, ya, insyaAllah, ya. So I ada dapat doa daripada I punya guru. Ya Allah, izinkanlah aku mengubah apa yang aku boleh ubah. Ya Allah, izinkan aku mengubah apa yang aku boleh ubah,
dan menerima apa yang aku tak boleh ubah. Dan beri aku kebijaksanaan untuk mengetahui perbezaan tu. Amin. InsyaAllah anda semua yakin, InsyaAllah yakin dengan anda semua para wanita untuk melakukan sesuatu perubahan diri kita untuk kebaikan keluarga kita, terutama untuk anak-anak kita, kerana mereka ni adalah mereka ni adalah pemberian Allah dan tanggungjawab untuk kita. Kalau dia melakukan kesilapan, kita sebagai tempat guideline dia. Bukan sesuatu perkara yang dia buat memang tak gunalah kau, memang tak boleh buat hasil. Memang lagi perkataan-perkataan yang I selalu dengar lah, memang menyusahkan orang, tak menyusahkan. Lagi ayat I selalu dengar orang bercakap, tak datang hasil, tak boleh harap. Perkataan tu semua you mendoakan supaya mereka ni jadi macam tu. Bukannya you berdoa, tapi you happy lah kan. You happy lah kalau dia jadi macam tu. Yang sebenarnya kita kena ingat, ada beri dapat. Kalau kita buat dengan orang, Allah bagi balas ke anak-anak kita. Subhanallah. Ingat, kalau apa-apa kita nak buat sesuatu perkara, kita ingat kita ada anak, kita ada keturunan. Kalau tak kena kepada anak kita, terkena pada cucu-cucu kita, keturunan kita. How kita feel. Jadi kalau kita jangan memalukan orang, jangan menyusahkan orang, jangan menghina orang, jangan melabel orang, jangan judge orang. Jangan judge anak orang. Jangan judge, oh anak aku bagus, anak aku ni tak keluar, anak aku ni pakai tudung tutup aurat. Tengok aku nak tengok anak dia sejauh mana. Tak apa. Kita doa yang baik-baik. Kita jangan doa yang tak baik untuk anak orang. Jadi kalau orang mendoakan yang macam tu anak kita doa, alhamdulillah, tak apa. Yang aku memang tak mampu untuk menjaga 100% untuk anak aku. Sebab aku ni pun hamba Allah. Ya, yang mampu menjaga anak aku yang 100% adalah Allah. Jadi kita mohon pada Allah, ya Allah, kau lindunglah anak aku, kau peliharakanlah iman dia, ya Allah, kau peliharakanlah keselamatan dia. Dan aku yakin kalau dia ada di depan aku pun, aku tak boleh menjaga dia 24 jam. Dan engkau saja, ya Allah, yang boleh menjaga anak aku. Aku serahkan anak aku pada engkau untuk menjaga dia, menjaga imannya sepanjang kehidupan dia. Dan mohon pada Allah supaya kau jumpakanlah anak-anakku ni pasangan yang boleh memimpin dia ke syurga. Ya, selalu doa, walaupun anak kita kecil lagi, kita doakan selalu supaya dia dapat bertemu dengan orang yang baik-baik, orang circle yang baik-baik. Ya, untuk kita nak transform diri kita, ingat apa yang I cakap hari tu, image diri kita. Kedua, dengan kita kena image diri, dan kita kena ada selepas image diri, kita kena kuasai ilmu kita kena positif, kita kena kuasai tentang pengetahuan kita. Kalau kita tak ada ilmu pengetahuan macam mana? Jadi ilmu tu sangat penting. Kita kena kuasai ilmu kita. Kalau kita nak diri kita ni untuk kita nak jadi seorang yang nak berubah, untuk kita nak lakukan satu perubahan. Jadi ingat, pertama adalah image diri kita. Image diri kita ni kita kena jaga pemakanan kita. Image diri kita ni macam mana tahap kesabaran kita. Semua tu image. Dan belief system kita, kena kepercayaan diri kita tu, sistem kepercayaan kita tu dah kena berubah. Ya, sistem kepercayaan kita tu kita kena berubah. Kita kena percaya dengan apa yang kita lakukan. You kena believe apa yang sistem kepercayaan you. Sistem kepercayaan you macam you nak hantar submission. Tak kelambat ke aku kalau Allah nak bagi? Kalau Allah tak bagi macam mana?
maksud you tak 100% yakin dengan Allah. Kita tak yakin pada creator kita, sebab tu yang kita rasa benda tu lambat. Cuba kita yakin. Kita yakin. Sebab tu kita sanggup invest. Kita sanggup invest untuk jadi diri kita kena mentor, kena dibimbing. Sebab kita yakin dengan result yang akan keluar. Tapi kalau you tak yakin dengan creator kita, you nak yakin dengan siapa? Jadi kita kena yakin sebenar-benarnya. Pertama, image diri kita ni sendiri. Jadi image diri kita nanti I akan terangkan tentang image diri saja nanti. Kedua, tentang belief system kita. Ketiga, kuasai ilmu. Apa sekali ilmu you kuasai. Ilmu kecantikan kuasai sebenar-benar. Kalau ilmu keyakinan diri kuasai yang sebenar-benarnya. Bukan ilmu sekadar you ada degree, ada PhD, master. Bukan ilmu tu. Ilmu tu untuk diri kita sendiri. Ni ilmu yang boleh kita nak manfaatkan untuk orang lain. Untuk diri kita. You know what? Kalau kita ada ilmu, yang I ni ada 2 degree. I ada seorang yang professional chartered accountant. Tapi bila I tak ambil ilmu untuk yang boleh manfaatkan untuk orang lain, I jadi lost. I jadi bukan macam orang. Subhanallah. Memang I jadi terlalu emosi because dengan masalah. I nampak jiwa I nampak diri I ni macam mangsa keadaan. Selalu I rasa I jadi mangsa keadaan. Subhanallah. Kalau I ingat sebelum I dalam decision dalam I mengambil ilmu, I rasa kalau sampai hari ni I tak ambil ilmu, mungkin I jadi dragon kot. Tak tahulah. Subhanallah. I bersyukur sangat Allah masih sayangkan I. Dan I boleh bagi manfaat kepada orang lain. Itu yang best sekali. Dan bukan manfaat je, I dah boleh berkongsi rezeki sekarang. I dah start boleh satu bisnes yang buka ni untuk berkongsi kecantikan, berkongsi selain berkongsi ilmu untuk anda bangkit untuk jadi seorang wanita yang inspirasi, dan juga insya-Allah anda boleh menjadi wanita ikon dengan izin Allah. Dan juga boleh berkongsi rezeki untuk anda boleh menjana pendapatan anda dalam saving personal kita atas nama kita, Azizah bin apa, atas nama kita sendiri, atas nama I, atas nama kita. Kalau you dah ada 10,000, add lagi 10,000, tak salah, untuk titik permulaan kejayaan. 10,000 pertama tu adalah titik permulaan kejayaan untuk kita. Okey. Keempat adalah behavior kita, ubah perangai kita, ubah attitude kita. Yang ego ke apa, ubah. We have to, behavior kita ni kita kena ubah, etika kita kena ubah. Bukan mudah, cakap memang mudah. Nak pelaksanaan tu yang penerimaan. Sebab tu I kata kita kena trust the process. Untuk kita nak berjaya, banyak benda yang kita kena perbetulkan dalaman kita dulu. Baru yang teknikal tu boleh pergi. Barulah magic number you boleh keluar. Yang kelima adalah circle. Kalau percampuran kita, circle kita semua yang berkata tentang you buat betul. Betul lah tu, sebab you adalah head of family. Sebab tu you berkuasa, you kena ni, kalau ada yang circle dia yang macam tu, memang itulah dia rasa, dia tak akan berasa dia bersalah. Dan kalau daripada circle dan circle dia berkata yang engkau kuasa sebab engkau ibu bapa, engkau yang lahirkan dia, jadi engkau ada hak untuk cakap no, boleh. Jadi circle dia. Tapi kalau kita start menuntut ilmu, kita tahu kesilapan kita sebagai ibu bapa, lagi banyak kesilapan kita dengan anak, kita taubatlah. Kerana kalau you nak mendapat keluarga harmoni, memang you ada yang cakap I tak payah pun, I okey je, my family semua okey je, anak I semua okey je, sebab mungkin I banyak buat baik dengan orang kot. Hati-hati bila kita terlalu riak. Kita tak tahu you kata okey sekarang, tapi you kena ingat, kita ada lagi 5 tahun, kita ada lagi 10 tahun. We don't know what gonna happen. So kita jangan terlalu
terlalu yakin dengan anak kita, maksudnya kita jangan terlalu bangga dengan keluarga kita sehingga kita melabelkan anak orang lain. Subhanallah, ya. Kita selalu puji anak orang, kita sayang anak orang. InsyaAllah Allah akan sayang anak kita, Allah pelihara anak kita, ya. So dengan ni InsyaAllah Linda Her, I nak beritahu satu yang best. Linda Her dah finalkan kotak dia. Nanti dia dah hantar kepada KKM untuk dapat approval, insyaAllah. So next step adalah untuk kita printkan botol kita. Botol kita ni macam ni, we will print atas dia, ya, atas dia kita akan print. Then next InsyaAllah kita akan launchkan. Dia macam ni lah, ya. Ada 25 ml dengan harga yang dengan harga mampu milik 129, ya, 129 dengan biasa harga yang exactly formula sama daripada imported product 449 yang apa yang I pakai. It's the same formula, tapi formula kita ni buat ni lagi bagus. Alhamdulillah, chemist Malaysia kita ni memang bagus. I memang bangga sangat dengan diorang. So kerjasama yang menarik, silaturahim lagi dapat, and insyaAllah Linda Her akan pergi memercu dengan bersama anda semua. Okay, Linda Her akan membawa satu kejayaan untuk anda, ya, untuk anda yang bakal untuk merubah ekonomi mereka menjadi luxury, menjadi jutawan, insya-Allah dengan izin Allah. Dengan bersama Linda Her anda mampu menjadi jutawan, segalanya dengan izin Allah. Tetapi ingat, untuk kita nak berubah, untuk kita nak menjadi jutawan mudah, tapi anda perbetulkan segala tools dia sebelum kita berperang. InsyaAllah. Dengan itu, I sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Linda Her. Kita akan percu 3 tahun. Nantikan kejayaan kita lebih membara. Para wanita, bangkit dan terus bangkit. Kita akan bangkit dan terus bangkit wanita. Okay? Untuk anda menjadi sumber inspirasi kepada keluarga anda. Ingat, wanita pembangkit ekonomi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.